hikmah 100 dan 101. Kalau sempat nanti insya-Allah kita masuk hikmah 102. Boleh ya? Baik. Untuk bagi sedikit tenaga kepada tuan-puan, jadi tuan-puan boleh keluarkan suara untuk ikut hikmah yang akan ustazah baca. Ya? Okey. Dua-dua hikmah ini, sahabat-sahabat sekalian, sangat memperbaiki sudut pandang kita terhadap kehidupan. Ya, kalaulah sebelum ini mungkin kita berada dalam keadaan dhaiqus sadri. Apa dia dhaiqus sadar? Hati kita sempit. Fikiran kita sempit. Jiwa kita gelisah. Sejujurnya, apa yang boleh ustazah katakan, bila kita faham dengan dua hikmah ini, potensi untuk jiwa kita lapang, hati kita tenang, pemikiran kita jernih, itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, kuliah kita ni cuma tak ada soal jawab je. Mana ustazah boleh soal. Ke boleh buat macam tu? Boleh Kak Jo? Boleh tak ustazah soal? Sebab ini baru minggu lepas ni, segar lagi. Bukan tahun lepas. Ini kalau soalan yang berkait dengan yang sebelum PKP, tak tahulah. Ya, ini yang minggu lepas. Apa yang telah kita bincang pada minggu lepas? Untuk membetulkan sudut pandang kita terhadap kehidupan. Apa maksud hikmah yang pertama? Kafa min jazaihi iyaka ala ta'ati an radiyaka laha ahla. Cukuplah. Cukup. Masalah bila tak pernah rasa cukup. Masalah bila tak pernah rasa puas. Nak begitu, nak begini, nak itu, nak ini. Cuba rasa sahabat-sahabat, tuan-puan, ibu kakak, adik-adik sekalian, macam mana rasa kalau kita ada anak, kalau kita ada isteri, kalau kita ada suami yang tak pernah nak rasa cukup dengan apa yang kita bagi. Ambil anak dulu. Nak mak buat macam mana lagi? Ya, kalau tak puas dengan makanan, tak pernah rasa cukup dengan makanan, Masya Allah. Satu musibah, satu bala, tak pernah rasa cukup. Isteri yang tak pernah rasa cukup, diberi hadiah baju kelawar pun tak bagus, dibagi hadiah tudung pun tak elok, bagi hadiah kereta pun tak cukup. Duit, semua yang sebenarnya bukan pada hadiahnya, tapi pada jiwa yang menerima, tak pernah rasa cukup. Jadi awal-awal lagi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebut perkataan kafa. Sebab kafa ini, rasa cukup ini adalah rasa yang mendamaikan. Apatah lagi, yang menjadi subjek kepada yang cukup itu memang satu benda yang besar. Bagi makan ikan masin dengan nasi panas, kan? Sedap pula kan? Ya, ambil contoh lain. Pagi ni ustazah sarapan pagi tadi memang nasi panas dengan ikan masin. Ya, siapa yang goreng ikan masin? Ustaz. Bolehlah dengan goreng telur, dengan timun. Sebabnya nak alas perut je kan. Sedap juga. Bagilah seseorang itu makan, sahabat-sahabat sekalian, tapi dia tak rasa cukup dengan makanan tersebut. Tapi kalau makanan tu pun memang tak best, ya, jadi munasabahlah tak rasa cukup. Tapi sekarang ini contoh ya, contoh. Yang apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ni, ini bukan benda tak best. Ini kemuncak kepada sesuatu yang sangat nikmat. Bahkan di sana ada ulama yang menyebut, kalau nak tahulah sikit-sikit macam mana keadaan, gambaran nikmatnya syurga akhirat tu, tengoklah kat benda ni. Walaupun takkan sama, tapi bahkan ulama kata kalau kamu nak rasalah macam mana nikmatnya syurga akhirat tu, kalau bolehlah bagi sikit-sikit rasa dia macam mana, ia terkait dengan apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, iaitu cukuplah yang menjadi balasan kepada seluruh ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala
ialah apabila Allah redha memilih kamu menjadi ahli taat dan ahli ibadah. Allah pilih. Kalau Allah tak nak pilih kita, siapa yang boleh paksa Allah untuk pilih kita? Kalau Allah tak nak pandang kita, apa kita nak buat sahabat-sahabat untuk suruh Allah pandang kita? Allah berkehendak. Yakhtaru. Allah memilih siapa saja yang Allah kehendaki. Allah memberi hidayah siapa saja yang Allah kehendaki. Sekarang, apa kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sankandari? Cukuplah yang menjadi ganjaran atas ketaatan kamu. Sebab kita ni bila buat taat, ya, kadang-kadang rasa lelah. Betul tak sahabat-sahabat? Kita terasa sangat ketaatan kita tu. Ya, sampai menyebut-nyebut ketaatan tu. Kita tu tidak rasa, kita belum dapat rasa betul-betul nikmat ketaatan dengan sebenar-benarnya. Sebab itu terkait dengan hikmah yang 102. Kita ni tak sampai lagi ni hikmah 102. Jadi dalam keadaan biasa, sahabat-sahabat sekalian, kita ni masih memaksa diri, ya, mujahadah untuk taat. So, bila mujahadah untuk taat, kesabaran untuk taat tu masih terasa. Lelah, pengorbanan untuk taat tu terasa lagi pahit-pahit, ya, masih terasa. Dan kadang-kadang kita rasa macam tak berbaloi. Saya taat, contoh saya ambil contoh ketaatan. Saya jaga diri elok-elok, ya, saya ambil yang halal, tak ambil yang haram, jauhkan diri daripada yang syubhah. Tapi kadang-kadang ada orang rasa macam lambat kaya lah macam ni. Kawan kita tu, ya, yang syubhah tu makanan dia, yang haram pun kadang-kadang dia ambil juga sebab dia kata esok lusa boleh taubat. Kita nampak dia kaya raya. Kita yang penuh dengan integriti, kita yang betul-betul jaga diri, kadang-kadang mungkin, ya, sahabat-sahabat rasa macam tak berbaloi. Kenapa? Sebab kita rasa kita masih memandang ketaatan itu ganjarannya adalah pulangan keduniaan. Itu tak rasa tak berbaloi. Siapa yang sakit? Kita. Seorang anak taat kepada mak ayah kerana siapa? Kerana Allah, kan? Taat pada mak ayah. Ikut cakap mak ayah, taat pada mak ayah, berbakti pada mak ayah, jaga mak ayah. Hujungnya, mak bagi geran tanah dekat kakak yang belajar dekat Eropah yang tak pernah jaga mak. Boleh jadi anak tu terasa tak berbaloi aku bagi semua ketaatan pada mak aku. Kenapa rasa tak berbaloi? Sebab kita pandang ganjarannya dari segi keduniaan. Seorang isteri taat pada suami. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita cakap, kan? Kerana Allah. Tapi tak tahu macam mana suami akan melayan kita. Kita dah ada dah pattern kita. Macam mana sepatutnya suami itu hargai kita, suami itu layan kita, suami itu bagi apa yang kita nak. Tapi tiba-tiba ia tidak berlaku. Apa yang kita rasa? Tak berbaloi. Aku bagi semua ketaatan, aku sayang dia, aku jaga dia, aku hargai dia, tak berbaloi. Kenapa rasa tak berbaloi? Sebab kita masih melihat ganjaran dan balasan itu pada kacamata duniawi. Jadi ini yang disebut oleh Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Kamu tak rasa cukupkah bahawa ganjaran atas segala ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah memilih kamu untuk menjadi ahli taat, menjadi ahli ibadah. Allah berikan khusyuk salat kepada kamu. Allah berikan keinginan hati kamu untuk mencari ilmu. Di mana saja ada himpunan orang-orang saleh, ahli-ahli ibadah, insya-Allah kamu akan dapat geraknya. Kamu akan dapat beritanya. Kamu akan sampai di majlis tersebut. Tak cukupkah? Itu soalan. Ya, ini Ustaz cakap ni rumusan, ya, sahabat-sahabat, kepada hikmah yang ke-101.
Jadi, kita pun rasa tenang. Sebab penanda aras kita adalah soal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak pilih sahabat-sahabat, memang tak dapat. Siapa yang nak bantu kita bangun malam-malam pukul 4 pagi contoh kan? Siapa yang nak bantu kita bangun secara konsisten, istiqamah, puluhan tahun? Bangun malam, ya, kemudian baca Quran dalam solat. Siapa yang nak menganugerahkan kita kurniaan yang begitu hebat? Yang menjadikan kita ahli rukuk, ahli sujud, ahli taubah. Siapa? Tak ada siapa-siapa kecuali Allah. Dipuji sahabat-sahabat Nabi SAW dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatah. Macam mana Allah puji kualiti yang ada pada sahabat-sahabat Nabi SAW? Kita boleh faham daripada ayat itu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tarahum ruk'an sujada. Kamu dapati mereka itu adalah golongan yang ruk'an sujada, rokok sujud, rokok sujud, rokok sujud. Siapa nak tolong angkat kita jadi golongan yang rokok sujud juga? Sahabat-sahabat tu ada Nabi bersama-sama dengan mereka. Kita ni umat akhir zaman. Tapi jangan lupa, Nabi rindu kepada kita. Nabi menyebut kita sebagai ikhwan, saudara-saudara baginda. Siapa saudara baginda? Umat akhir zaman yang tak pernah tengok aku, tak pernah bersama dengan aku, tak pernah bergaul dengan aku, tapi beriman kepada aku dan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Siapa yang nak bantu kita? Nak tanam iman dalam diri kita? Nak jadi kita golongan ruka'an sujada? Jawabnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Kenapa golongan itu bangun? Kenapa sahabat-sahabat tu boleh ruka'an sujada, ruka'an sujada? Apa yang mendorong mereka untuk ruka'an sujada, untuk jadi orang yang rokok dan sujud, jaga qiyam dan sebagainya? Ayat tadi jawab. Apa jawapan dia? Kerana sesuatu yang ada dalam hati mereka. Dalam hati, ya sahabat-sahabat, apa yang ada dalam hati mereka? Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Hati mereka penuh dengan keinginan, penuh dengan harapan supaya Allah mengurniakan nikmat kepada mereka dan juga keinginan terhadap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan yang menggerakkan kita untuk boleh bangun malam, dapat nikmat-nikmat, dapat kurniaan, jadi ahli ibadah, jadi ahli ta'ah, jadi ahli taubah. Sebab dalam hati kita ni terlalu mengharapkan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tu, ya, bersambung lagi, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu dapati pada wajah mereka ada tanda-tanda bekas orang yang banyak sujud. Siapa nak pilih kita? Ya, siapa nak pilih kita ni? Kita ni manusia akhir zaman ni, umat Nabi SAW akhir zaman. Siapa yang nak masukkan kita golongan tu? Dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Mereka ini penuh dalam jiwa mereka ini rasa harap. Ya, khaufan wa tama'a, rasa takut dan harap kepada Tuhan mereka. Menyebabkan mereka jadi ahli tahajud, jadi ahlul qiyam. Siapa yang nak pilih? Siapa yang nak beri kita kekuatan? Sama ada nak jadi macam suratul Fatah ataupun nak jadi macam suratul Sajadah? Jawabnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, so kita rasa tenang. Kita tak melihat itu pada imbuhan dunia. Ya, tapi kita melihatnya pada bagaimana Allah menarik hati kita, membawa hati kita, keinginan kita, memberikan kudrat kepada tubuh badan kita, fikiran kita untuk menjadi hamba Allah yang taat, memberikan ubudiyah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 101.
Cukuplah sebagai pembalasan Allah pada orang-orang yang beramal apa yang telah dibukakan oleh Allah dalam hati mereka. Okey, ini sambungan lagi. Maknanya, seolah-olah macam ni lah. Seolah-olah macam ada seseorang yang cakap kat kita kan, cukuplah. Cukuplah atas segala yang kita buat ni. Amalan ke, kesabaran ke, perjuangan ke, pengorbanan ke, cukuplah. Cukuplah apa? Allah balas dalam bentuk, Allah buka pintu hati mereka supaya seronok nak melakukan ketaatan. Seronok. Bukan rasa terpaksa. Seronok. Ini adalah benda yang ustazah pun muhasabah diri ustazah juga ya sahabat-sahabat. Kita kan kadang-kadang berzikir tapi menahan kesakitan. Ataupun kerana menahan kesakitan kita berzikir. Kita bukan seronok. Betul tak? Contoh ya, contoh. Bergaduh dengan suami ataupun selisih faham dengan suami, naik atas kereta berdua, agak-agak nak bercakap ke tak? Nak bercakap ke nak berzikir? Nak bercakap ke berzikir? Sakit betul hati kita dengan suami kita. Berzikir. Subhanallah, subhanallah. Dalam kesakitan. Bukan dalam keseronokan ya, dalam kesakitan. Tapi bukan ustazah kata tak baik. Baik. Daripada cakap benda tak elok, baik. Tapi kita nak upgrade kan, sahabat-sahabat, kita nak upgrade. Kenapa dinampakkan seolah-olah orang yang berzikir ni macam terseksa? Betul tak? Tak ada keseronokan ke? Tak ada kegembiraan ke? Tak ada kebahagiaan ke? Kenapa dinampakkan orang yang taat ni mesti banyak menangis? Menangis menderita maksud ustazah. Bukan menangis takut pada Allah, menangis menderita. Apakah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah memuji Allah Subhanahu Wa Taala bukan satu bentuk kebahagiaan? Tak boleh dah nak senyum ustazah berzikir sekarang ni. Macam mana pula kita berzikir tapi senyum tak boleh? Betul tak sahabat-sahabat? Saya tak kata ke orang lain. Ini ustazah tanya diri ustazah. Kenapa aku tak boleh senyum dalam zikir? Kenapa aku tak boleh gembira, tak boleh bahagia, tak boleh seronok? Apakah terlalu menyeksakan hidup yang Allah takdirkan kepada aku? Tak. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Tapi ini semua petunjuk apa dia yang sakit dan menderita adalah nafsu kamu. Ketamakan kamu. Kebusukan hati kamu. Itu kita kena terima. Itu hakikat. Iman kamu sangat suka untuk apa? Untuk berzikir, untuk mengingati Allah. Tengok balik pada hikmah 101 ni sahabat-sahabat. Allah balas pada orang-orang yang beramal. Allah balas kepada orang-orang yang beramal soleh ni apa dia? Allah berikan kesukaan dan keseronokan melakukan ketaatan, kesenangan berzikir, kepuasan berkhalwah, menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang nikmat yang sangat besar. Nikmat. Ya, nikmat yang sangat besar. Ada orang terseksa kalau menyendiri ni seorang. Ya, dia nak ramai-ramai. Tapi ada orang dah sampai dah tahap dia terasa, ya Allah, nikmatnya menyendiri, berkhalwah, ya, mengingati, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini memang kena difikir dan direnung seluas-luasnya sahabat-sahabat sekalian untuk desain kehidupan kita. Kita berkehendak, Allah juga berkehendak. Apa yang Allah kehendakilah yang akan berlaku. Ya, kita desain hidup kita apa dia sesuai, elok macam Al-Quran, apa yang Quran sebut, apa yang sunnah Nabi SAW tunjukkan kepada kita, ya. Tengok macam mana Nabi, kesenangan Nabi berkhalwah, menyendiri, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kesenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyendiri. Dan okey, hari tu ustazah ada cakap, ya, ustazah nak huraikan antara makna hub dengan wud. Betul kan? Ingat tak? Ya, alhamdulillah lah ustazah ingat. Kan? Kenapa ustazah nak
tiba-tiba nak masuk kepada perbincangan antara hub dengan wud. Hubbun, wuddun. Kalau Allah tu maha pencinta kan? Wadud, ya wadud, ya, daripada perkataan wuddun, ya. Kenapa tiba-tiba nak masuk kepada cerita cinta ni? Sebab kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang Allah cintai, yang Allah redai itu memang Allah akan jadikan dalam jiwa dia ada sebesar-besar kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Sebab apa belum rasa seronok berkhalwah menyendiri dengan Allah? Sebab apa belum terasa seronok mengingati Allah? Sebab kecintaan kepada yang selain Allah tu masih terlalu besar. Jadi bila soal cinta yang lain, cinta kepada makhluk tu lebih terlalu besar, jadi memang apa yang kita bincang ni dia tak sampai lagi tahap tu. Dia tak cakap kat orang lain ni adalah peringatan untuk ustazah sendiri. Tak sampai. Kita boleh cuba nak faham, tapi kita tidak pernah merasainya. Kita boleh cuba nak faham, kita faham sebatas akal saja. Kan macam hari ni kan ustazah huraikan, mungkin ustazah faham sebatas akal, sahabat-sahabat juga faham sebatas akal. Tapi rasa tak? Belum. Sebab ini nak rasa ni, ini perjalanan. Ini betul-betul pengalaman. Kita ini cuma faham, tapi kita belum rasa. Nak rasa tu sampai tahap mana? Selama mana cinta kita kepada yang lain selain daripada Allah sangat besar, berbanding dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya boleh faham tapi tak boleh rasa benda yang kita bincang ini. Macam mana nak rasa seronok menyendiri dengan Allah? Macam mana nak rasa puas semata-mata dengan Allah jadikan kita ahli taat? Kan? Kerana masalah kecintaan kepada yang lain dalam hati kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya nak ulas sikit ya tentang soal hub, cinta. Dalam Quran ada sebut hub dan dalam Al-Quran juga ada sebut wud. Ini ustazah rujuk kepada kitab Bardut Tama'ninah Ayatun wa Sakinah yang dikarang ataupun dihasilkan ya biiznillah oleh Asy-Syaikh Dr. Bandar bin Salim Asy-Syarari. Apa maksud buku ni kan? Bardut Tama'ninah maknanya adalah bardu ni sejuk. Sejuk. Bard, yes, sejuk. At-Tama'ninah maknanya ketenangan. Bila gabung Bardut Tama'ninah maknanya ini gambaran betapa damainya ketenangan itu macam air sejuk. Bahkan dalam bercakap soal cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam doa memohon cinta Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut pasal air sejuk. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya minal ma'il barid. Air sejuk. Ya Allah, kurniakanlah aku cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu, dan jadikanlah cintamu itu lebih aku cintai daripada air sejuk. Jadi mungkin ada yang heran pula, best sangat ke air sejuk ni? Ya, ini gambaran, ini metafora, ya sahabat-sahabat semua. Gambaran orang yang berada di tengah-tengah padang pasir. Ya, gambaran kalau dekat zaman Nabi SAW dekat Mekah sana. Ya, gurun Sahara, panas. Sedap tak air sejuk? Masya Allah. Ini pasal baru lepas minum air tadi. Tu air depan kursi tu. Ya, ini gambaran. Analogi dia. Maknanya macam mana kita yang kehausan, kegersangan, kemarau. Bila orang suakan pada kita air sejuk, setiap titisan itu kita nikmati.
Kita nikmati bukan dah masuk mulut. Nampak pun kita sudah menikmati. Betul tak tuan-puan? Ya Allah, haus yang amat, kemarau, tak ada air, gurun Sahara. Nampak bayangan seperti ada air, dah nikmat ke belum? Dah. Dah minum ke belum? Belum. Nampak pun sudah nikmat. Belum minum lagi. Kalau minum, agaknya kalau memang banyak ni je ada air ni. Ya Allah, dekat gurun Sahara, panas terik kemarau, banyak ni air. Ustazah percaya, kita tak minum dulu. Kita nikmati dulu dengan mata kita. Alhamdulillah ada air. Nampak air tu, macam ni kan ya? Bergalon-galon. Seronoknya. Lepas tu minum tu sikit-sikit. Rasa teguk setitik. Alhamdulillah nikmat. Setitik lagi nikmat. Cinta Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya minal ma'il barid. Biar lebih ku cintai daripada air sejuk tu. Makna dia masuk dalam hati kita, dan hari ni buku yang saya maksudkan tu tajuk dia Bardut Tama'ninah, kedinginan ketenangan yang masuk ke dalam jiwa seseorang, dan dalam tu ada bab hubbuka lillahi hubbun la yadhuqal qalbu aladza minhu. Kecintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang sama sekali tidak pernah dinikmati oleh hati yang lebih lazat daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih lazat daripada itu untuk dinikmati oleh hati kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang-kadang tak percaya. Tak percaya dalam maksud apa? Mungkin kita angguk, ya, mungkinlah Ustazah, boleh, betul lah. Tapi segala tindak tanduk kita macam orang tak percaya. Betul ke cinta Allah ini selazat-lazat hidangan untuk hati kita? Kalau kita percaya, kita akan cari. Kalau kita percaya, ketika mana Allah pilih kita untuk Allah hidangkan cintanya, yang mungkin bersama dengan hidangan untuk dapat cinta Allah, kamu kena telan dulu ujian ni, kamu kena sabar dulu, kamu kena redha dulu, kamu kena tenang dulu, kamu kena lalui kesulitan-kesulitan ini. Tapi hujungnya hidangan tu bawa ke mana? Cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kita akan cuba meneguhkan diri kita. Sebab apa? Aku nampak dah, Allah nak bagi apa ni? Cinta Allah. Hidangan paling lazat untuk hati kita. Tapi sebab kita tak percaya sangat. Jadi bila tak percaya sangat, tak boleh nak sabar, tak boleh nak redha, tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab kita tak begitu percaya dan yakin bahawa cinta Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hubbun la yadhuqal qalbu aladza minhu. Cinta yang tak pernah dirasai oleh hati yang lebih lazat daripada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin tetap rasa cinta manusia juga yang lazat. Kita tak rasa lagi cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa makna al-wud? Al-wud ini contoh dalam surah Maryam ayat 96. Allah menyebut cinta dengan kalimah wud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Surah Maryam 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahman, maka Allah akan menjadikan bagi mereka, Allah Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka wudda, kecintaan. Perkataan wudda juga, yang kata akar wudda ni boleh jadi mawaddah, itu juga kita jumpai dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dalam menggambarkan kecintaan suami isteri, tak disebut hub, tapi disebut mawaddah, wud. Maka apa beza al-wud dengan al-mahabbah ataupun al-wud dengan al-hub? Maka sahabat-sahabat sekalian, wuddun ini lebih khusus daripada hub. Hub ni umum, cinta yang umum.
Tetapi wuddun ini lebih khusus. Orang yang hanya pada peringkat hub, cinta, boleh jadi dia belum boleh memberikan sepenuh ketaatan. Tetapi orang yang pada martabat cintanya disebut wuddun, itu memang bersama-sama dengan kesenangan untuk mentaati. Ya, maknanya lain. Ada beza juga. Wuddun ni lebih dalam, a'maq. Lebih dalam lagi. Allah Al-Wadud. Allah mencintai, Allah memberi. Maknanya terkandung dalam makna mencintai itu adalah seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan. Masya Allah. Ya, Allah memberi, Allah menjaga, Allah melindungi semuanya kerana cinta dan kasih kepada hamba-hamba. Al-wud la yakun illa bainal anfus. Dan perkataan wud ini, dia tidak disebut kecuali hanya di antara jiwa-jiwa manusia. Dia tak disebut pada benda bukan manusia lah. Bukan benda hidup. Cinta pada kereta. Boleh pakai hub. Orang tak guna wood. Sebab kereta ni hidup ke tak hidup? Kereta ni hidup ke tak hidup? Enjin ni memang hidup. Tapi dia benda hidup ke tak? Tak. Ya, jadi bila sebut perkataan wood ni, ini satu pengiktirafan ya, sesama manusia. Dan al-wud ataupun cinta dalam bentuk wuddun yang Allah jadikan kepada orang mukmin macam disebut pada ayat surah Maryam ini 96 tadi, Allah jadikan dua. Apa maksud saya ja'alu lahumur rahmanu wudda? Allah akan menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh wud, kecintaan. Apa maksud dia? An-naw'ul awal, jenis yang pertama, cinta itu adalah annallaha yawudduhum. Allah yang mencintai mereka. Jadi untuk orang yang mendapat wuddun ni, sahabat-sahabat sekalian, orang beriman, orang beramal soleh, ia bersama-sama dengan cinta Allah kepada mereka. Jadi ini adalah selazat-lazat ya, kecintaan yang ada dalam hati manusia. Sayaj'alu lahum minhu wuddan fayuhibbuhum. Jadi kesan daripada Allah mencintai orang itu, apa kesan dia? Allah akan buat yang lain-lain juga mencintai dia. Jadi kita ni tak payah usah payah nak cari cinta manusia, tak payah usah payah pun sebenarnya. Tak ada nak bodek-bodek, tak ada nak kena bagi duit ke, nak kena tabur duit. Sebenarnya tak perlu semua tu. Tak perlu nak paksa orang sayang kat kita. Syarat dia apa dia? Kamu dapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan buka pintu hati orang-orang yang Allah sayangi, pintu hati sesiapa yang Allah kehendaki untuk sayang dan cinta dengan kita. Contoh macam Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat-sahabat sekalian, pernah jumpa tak Abu Hurairah? Tak pernah. Ada orang nama Abu Hurairah kan? Itu bukan tu maksud ustazah. Tak jumpa. Tapi perasan tak sahabat-sahabat? Sedap tak sebut nama Abu Hurairah? Sedap. Ustazah tak tahu kenapa Memang kalau sebut Abu Hurairah, dia sedapnya. Orangnya kita tak kenal. Tak pernah jumpa. Tapi kita tahu dia pencinta kucing, kan? Ya, kita tahu dia baik. Masya Allah, hebatnya. Kenapa terlalu senang dengan Abu Hurairah? Rasa dekat ke rasa jauh dengan Abu Hurairah radhiyallahu an? Rasa dekat. Kalaulah ada orang sebut hadis ni daripada Abu Hurairah, kita rasa macam kenal. Oh, Abu Hurairah. Macam kenal kan? Masya Allah, subhanallah. Tuan puan tahu tak? Abu Hurairah minta Nabi SAW mendoakan kepada beliau dan ibu beliau supaya Allah meletakkan rasa cinta orang-orang mukmin kepada mereka berdua. Sampai hari ini betul-betul rasa lain macam lah Abu Hurairah. Sedap sebut nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, senang hati nak baca tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Nabi mendoakan. Ini permintaan Abu Hurairah supaya didoakan kepada beliau dan ibu beliau agar Allah meletakkan kecintaan orang mukmin kepada mereka. Sebab sebelum Islam, ibu Abu Hurairah ni suka sangat mengutuk orang Islam. Jadi takutkan semua orang sakit hati kan dia. Ya, jadi minta. Masya Allah, itu adalah satu benda yang terlalu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk buka hati manusia kan. Sayang kat kita, suka kat kita. Tak payah tabur duit. Tak payah paksa. Untuk orang hormat kita. Kunci dia apa dia? Dapatkan kasih sayang Subhanahu Wa Taala. Ini wud tadi. Allah ya wadud. Dengan cinta inilah sahabat-sahabat sekalian baru kita boleh faham ni yang 100, yang nombor 101, tak lama lagi nak masuk 102 punya hikmah, baru kita akan faham betapa besarnya makna cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa seronok mengingati Allah. Kita akan rasa terhibur menyendiri bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum ada cinta, belum rasa semua tu. Bila ada masalah, baru nak menyendiri dengan Allah. Tak ada pilihan lain. Itu lain, tak sama dengan memang kita nak jadi orang yang merasa terlalu nikmat dapat menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang tu adalah seorang laki-laki, contohnya seorang muslimin, ya. Dan seronok sangat nak datang iktikaf kat masjid, nak berlama-lama iktikaf dekat masjid, ya. Kalau datang solat Jumaat ataupun datang solat Zuhur, nak datang lebih awal, kan? Mungkin hari tak kerja, hari Sabtu, hari Ahad ataupun hari Jumaat nak datang lebih awal. Kenapa? Kerana ada kedamaian dan keseronokan dapat menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna dia seorang-seorang dalam masjid, tapi jiwa dia tidak disibukkan dengan makhluk. Tapi ada orang tu gapah-gapah je hidup dia. Imam baca khutbah dah. Ya, masih lagi tengok TV kat rumah. Alah, tak apa. Imam Masjid Bukit Jelutong tu bapak lama baca khutbah. Contoh. Ya, mak isteri dah suruh pergi. Dia tak ada rasa tu, tak ada rasa. Ni bukan cerita semata-mata nak solat Jumaat tu kan, ya. Tapi tak ada ke rasa keseronokan, keindahan, ketenangan, berdotamakninah. Datang lebih awal, solat sunat tahiyatul masjid, muhasabah diri, istighfar, renung, ke mana aku nak bawa anak bini aku ni, ke syurga ke neraka. Cuba muhasabah sekejap. Sebelum ada tazkirah Jumaat, sebelum ada khutbah Jumaat. Tapi orang yang tidak ada rasa cinta tadi, dia tak nampak semua tu sahabat-sahabat. Ada masalah baru nampak, baru cari. Jadi itu tak sama, itu tekanan masalah tadi, ya. Yang mungkin jadi asbab lah yang baik untuk kita kan, ya. Tapi Ustaz cakap ni, kita kena berfikir. Allah dah bagi ilmu sikit-sikit, kena fikir. Ya Allah, aku nak dapatkan cinta Engkau, ya Allah, sebelum aku mati. An-naw'u thani, dan jenis yang kedua adalah annahum yuwaddu ba'duhum ba'da, dan Allah menjadikan di antara orang beriman dan beramal soleh itu adalah rasa kasih sayang dan cinta. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat semua maha adil kan? Kita selalu tak puas hati kalau satu pihak aja yang mencintai, menyayangi, menghargai, satu pihak lagi tak bagi. Sebenarnya kunci dia apa dia? Sama-sama menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kalau kamu suami isteri yang beriman dan beramal soleh, kamu akan saling mencintai dan menyayangi. Kalau kamu adik-beradik yang beriman dan beramal soleh, kamu akan saling cinta mencintai. Ini kita punya keyakinan lah, ya, terhadap ayat Al-Quranul Karim yang kita baca selalu, surah Maryam ayat 96. Jadi boleh nampak, ya, sahabat-sahabat semua, perkataan wud itu lebih dalam daripada hub. Ya, wud ni maknanya macam tadi lah yang saya cakap, berserta dengan ketaatan, memberi, ya, dan sebagainya. Ada satu perenggan dalam buku ni yang Ustazah terkesan dengan apa yang ditulis oleh Syekh ni. Dia kata hakikat cinta kamu kepada Allah dan cinta Allah kepada kamu. Hubbuka lillah
huwal hubbul ladzi yu'tika wa la ya'khudh minka. Cinta kamu kepada Allah adalah cinta yang dijamin kamu akan dapat segala-gala pemberian dan bukan diambil daripada kamu sesuatu nikmat. Saya nak faham ya. Bila kamu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah cinta yang tak akan mengurangkan nikmat kamu. Kamu takkan kurang apa-apa pun. Dia beza dengan sayang kita ke orang. Kadang-kadang sayang kita ke orang, tuan-puan sekalian, boleh jadi duit kita habis. Pandai pula lah orang tu asyik mujuk kita je kan, ya. Boleh jadi ada hak kita yang diambil. Tapi ini jaminan apa dia? Bila kamu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat ayat ni apa dia? Allazi yu'tika wa la ya'khudh minka. Maka kamu akan terus diberikan, dikurniakan. Tak ada yang Allah ambil daripada kamu. Daripada nikmat-nikmat. Nikmat ketenangan Allah tak ambil. Nikmat kedamaian Allah tak ambil. Nikmat keimanan Allah tak ambil. Nikmat kesejahteraan afiah Allah tak ambil. Allah takkan ambil nikmat itu daripada orang yang Allah cintai. Boleh faham sahabat-sahabat semua? Dan nikmat tu nikmat yang paling besar lah. Jangan fikir nikmat kereta je. Jangan fikir nikmat rumah. Nikmat afiah Allah takkan tarik daripada orang yang Allah cintai. Nikmat ketenangan Allah takkan ambil daripada orang yang Allah cintai. Nikmat keberkahan Allah takkan tarik daripada orang yang Allah cintai. Cinta kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi jaminan Allah akan terus memberikan sesuatu yang memang kamu perlukan dalam hidup kamu. Allah takkan ambil, jangan risau. Kita puas menangis minta afiah. Afiah adalah doa yang paling sempurna yang kita minta. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Bila sebut memohon afiah, semua dah terkandung kat dalam. Allah takkan tarik afiah kepada orang yang Allah cintai. Wa yughnika an kulli hub. Cinta kamu kepada Allah akan menjadikan kamu dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita tidak perlu kepada yang lain. Yughnika an kulli hub maksudnya kita independen, tak perlu kepada cinta-cinta yang lain. Percayalah. Cinta yang lain ni banyak menyakitkan. So Allah jamin, kamu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yughnika an kulli hub, kamu dibebaskan daripada cinta-cinta lain yang menyakitkan kamu. Wa yu'annisuka min kulli wahsyah, dan kamu akan dihiburkan, ditenangkan, dimakmurkan jiwa kamu min kulli wahsyah, daripada semua ketakutan, kesunyian, kesepian. Kamu akan rasa hidup dalam kemakmuran jiwa kamu. Yu'annis. Sebab tu ada munajat ahli-ahli sufi yang menyebut, ya mu'annisa kulla wahid, wahai penghibur orang yang kesepian. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala menghibur orang yang rasa dirinya keseorangan. Masya Allah. Hebat ya cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yajma'u laka ma tushattitu minka, dan Allah akan menghimpunkan, mengumpulkan kepada kamu apa yang telah robek daripada diri kamu. Apa yang dah robek hati, Allah akan himpunkan balik. Allah akan satukan balik. Apa yang dah robek keluarga kamu, Allah akan satukan balik. Apa yang dah robek hubungan kamu dengan orang yang beriman, Allah akan satukan balik. Wa yajma'u ma tushattitu minka wa tajidu bihi tama'ninah la tuwassif, dan Allah akan berikan kamu ketenangan yang tak mampu untuk disifatkan ketenangan tersebut. Wa huwa al-hubbu alladhi yuzahiduka fid dunya walau kanat fi yadika, dan cinta Allah itu akan menjadikan kamu zuhud kepada dunia walaupun dunia itu ada dalam genggaman kamu. Tapi hati kamu zuhud terhadap dunia. Panjang lagi lah ya. Ini nak cerita macam mana Syekh Dr. Al-Bandar ini menyebut tentang cinta Allah tu dengan sangat halus. Baik. Kenapa cerita cinta Allah saya bawa kat sini? Cuba tengok hikmah yang 102. Hikmah 102 ni terlampau tinggi ni sahabat-sahabat semua. Terlampau tinggi. Kita ni cuba nak faham je lah. Cuba nak faham.
Okey, cuba tengok hikmah yang 102. Man abadahu li syai'in. Okey, boleh baca sama Ustazah. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafih. Baik. Man abadahu li syai'in. Siapa yang menyembah Allah li syai'in sebab harap sesuatu. Li syai'in yarjuhu minhu. Dia sembah Allah, taat kepada Allah sebab dia ada benda dia nak. Au liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu. Ataupun dia menyembah Allah sebab nak menolak bahaya seksa ke atas diri dia. Apa kata Syekh Ibn Athaillah? Fama qama bihaqqi awsafih, maka dia belum menunaikan hak kewajipannya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Ustaz kata, ini memang satu maqam yang tinggilah, ya, untuk orang-orang arif billah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iaitu orang yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia mentaati Allah kerana sesuatu yang dia suka, dia hendak, ataupun sesuatu yang dia takut. Jadi ini sangat luas untuk kita jelaskan. Boleh jadi saya takut miskin, jadi saya nak taatlah pada Allah. Boleh jadi sebab saya takut nanti Allah tarik nikmat dunia saya, jadi saya nak taatlah dalam bentuk bersedekah. Nampak tak dia punya harapan-harapan tu kan? Keinginan-keinginan tu. Ataupun kerana dia nakkan sesuatu. Kenapa taat pada Allah? Sebab saya nak projek sekian. Okey. Kalaulah yang diinginkan itu adalah nikmat dunia, maka itu jatuh riak. Itu jatuh tidak ikhlas. Itu jatuh syirik, khafi. Itu kalau memang nikmat dunia tuan-puan nak duit, nak harta, nak pangkat, nak itu, nak ini, itu memang boleh jatuh syirik. Okey? Tapi macam mana pula kalau orang itu yang dia nakkan adalah dia nak masuk syurga. Dan kerana dia takut dengan neraka, tak nak masuk neraka. So ketaatan dia kepada Allah, ubudiah dia kepada Allah adalah kerana dia nak sangat masuk syurga. Dan kerana dia tak nak masuk neraka. Apakah itu juga ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya tidak. Allah terima. Sebab yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji. Allah sebut dalam Quran. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi suruh kita doa apa dia? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi itu tak ada masalah. Ya, sebab yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Cuma orang yang betul-betul mentaati Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah semata-mata. Tak ada dikisahkan lagi dah soal syurga ke apa benda. Sebab dia yakin Allah itu maha adil. Maka seluruh keinginan dia adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencintai Allah, dia merindui Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sudah pasti berada pada maqam yang sangat tinggi. Jadi kita ni memang tidaklah. Ya, memang taklah. Ya, kita ni tu kat peringkat yang saya kata apa? Beramal kerana habuan dunia. Kita ni nak bersih hati daripada riak, daripada syirik khafi, daripada ujub, daripada macam-macam ni. Sebab tu jauh lagi nak pergi pada 102 ni, hikmah 102. Orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala.
Sampai tak peduli dah diri dia. Asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam contohlah dalam kitab ni pun ada sebut kan sahabat-sahabat, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya. Maksud dia, sesungguhnya orang yang sangat aku kasih kepadanya ialah yang beribadah bukan kerana upah pemberian, tetapi semata-mata kerana aku yang berhak disembah. Dan siapakah yang lebih kejam daripada orang yang menyembahku semata-mata kerana syurga dan neraka? Apakah andaikan aku tidak membuat syurga dan neraka, maka aku tidak berhak disembah. Jadi sebenarnya ini perbincangan tahap yang dah makam yang tinggi lah sahabat-sahabat, ya. Adapun di peringkat kita orang awam, itu memang sesuatu yang diterima, ya. Kita mengabdikan diri kepada Allah kerana mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak syurga pun bukan semata-mata syurga tu kan, tapi kerana itu adalah simbolik kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam syurga itulah nikmat dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu tak bertentangan, cuma kalau kita menyebut tentang makam yang lebih tinggi, memang itu adalah orang yang sudah menikmati cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kenal kepada Allah. Orang ni, golongan yang seperti ini, kita nak sampai tahap macam tu memang, yalah, cubalah kan, mohonlah dengan Allah. Tapi ini orang yang dah tak ada rasa sakit dengan apa-apa pun. Kita sakit lagi tak? Banyak. Orang sebelah tidur pun kita sakit hati. Kan, banyak benda yang menyakitkan kita, banyak benda. Nak sampai tahap yang tak ada apa dah. Kamu tak menyakitkan aku pun, tak ada apa dah. Penghinaan kamu juga tidak menyakitkan aku. Semua tak. Kenapa? Sebab solid ni tuan-puan. Soal redha Allah saja. Solid. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihalau di Taif, dihina, dihambat. Kalau ikutkan sebagai seorang manusia macam kita, kalau kita dah kena macam tu kan, marah kita memang dah balas je, hukum je. Kita, alah, orang buat-buat kita tengok kan, selalu je doa. Ya Allah, kau balas lah, dia balas lah. Lepas tu kan kau dah elok kan, tarik balik. Jangan balas, jangan balas. Itu perangai kita lah. Kan? Nabi lagi berhak. Ditawarkan oleh malaikat. Okey, aku angkat bukit gunung ganang, aku hempap semua kat dia orang. Tapi Nabi tak bagi. Dan apa munajat Nabi? Illam takun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, asalkan kau tak marah ke aku, asalkan kau redha ke aku tak kisah. Tengok. Tak kisah semua benda kecuali Allah. Kena hina ke, kena marah, kena apa, tak kisah. Syarat dia apa? Illam takun ghadabun alayya fala ubali. Kita boleh pinjam ayat ni, tapi mungkin kita belum dapat menjiwai apa yang Nabi sebut. Ni munajat Nabi masa dekat, lepas balik daripada Taif. Asalkan engkau tak marah, ya Allah, aku tak kisah, aku tak peduli. Aku sakit ke, aku kena hambat ke, aku kena macam-macam, aku tak kisah. Asalkan kau tak marah ke aku, kau redha ke aku. Itu betul-betul hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita belum. Ya, kita belum. Kita mungkin terbalik. Apa yang menyenangkan hati kita tu kita nak. Kita tak jadikan kayu ukurnya, apakah ini yang Allah redha untuk aku? Kalau kau redha ini untuk aku, ya Allah, aku terima. Kita tak boleh lagi lah benda tu kan. Benda tu nak kena riyadhah, nak kena tazkiyatun nafsi, kena bersihkan hati. Kita masih ingin apa yang kita nak. Dan kita berharap dengan apa yang kita nak tu, redhalah kat aku, ya Allah. Itu perangai kita kan, ya. Kita bukannya tak kisah, ya Allah, apa pun tak kisah. Asalkan kau redha kat aku, tak. Kita baru sampai tahap tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, tidaklah maksudnya menginginkan syurga dan takut kepada neraka tu makna Allah tak terima amalan kita, ya. Taklah maksudnya itu tak ikhlas. Tapi ada martabat-martabat keikhlasan. Ya, dan insya-Allah sahabat-sahabat semua, kita akan sambung pada bulan hadapan. Ustaz minta diri dulu.